وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Doakan kita semua ni dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kebaikan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Siapa yang belum subscribe tu bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Abel tahu ramai yang tengok video Abel tapi tak tekan pun subscribe. Tekan button subscribe ni free je, tak perlu bayar pun. Ada sahabat pendengar Abel, dia request untuk Abel cerita pengalaman Abel berburu lah. Jadi Abel tak adalah banyak sangat pengalaman berburu, tapi adalah dan nak share pengalaman berburu ni dia rasa macam macam apa panggil krik lah, sebab berburu ni dia tertakluk kepada undang-undang perhilitan. Sila akhir bulan kalau berburu tak ada permit ni dia boleh kena penjara dan kena saman. Saman ni kadang-kadang sampai 300,000, 200,000 lah. Contohnya kalau kita memiliki binatang buruan kambing gurun, denda kalau tak silap Abel boleh dikenakan, dan ada orang yang dah dikenakan denda sebanyak 300,000 berburu ni. Jadi kalau siapa-siapa nak berburu dia kena mohon permit berburu lah di Jabatan Perhilitan. Permit berburu ni hampir setiap tahun dia buka, dan tidak semua haiwan ataupun binatang ni boleh diburu lah. Dan kalau ada permit dia buka, contohnya okey bulan 5 tahun depan dia buka permit berburu rusa, jadi bolehlah mohon. Jadi nak mohon permit berburu ni dia kena ada lesen senjata api lah. Kita sertakan lesen kereta api pula, kita sertakan lesen senjata api, dan kalau lulus ni bolehlah berburu. Dan kalau berburu pun dia kena isi form, ada borang dia bagi tahu, contohnya kalau kita dapat tembak rusa, dah dapat rusa, bagi tahu rusa ni berapa hari bulan kita tembak, pukul berapa, dekat mana, dan banyak lagi lah benda yang kena isi. Dan berburu ni banyak juga syarat dia lah. Maknanya dia kalau kita mohon permit berburu rusa, tiba-tiba kita nampak kijang melitah depan kita, kita tak boleh buru kijang, kita kena buru rusa je. Rusa pula seekor lah, kalau kita diluluskan lesen tu seekor. Jadi iyalah, kalau contohnya lah, kalau sahabat-sahabat Abel nak tanya, kalau tengah bawa senapang ni kan, tiba-tiba dia permit berburu rusa, tiba-tiba kijang melintas, dia biar ke macam mana? Itu satu persoalan jugalah. Okey, jadi beberapa tahun lepas Abel bersama 5 orang member ni masuk ke sebuah hutan lah. Hutan ni sempadan Pahang, Selangor. Dan ada anak Abel nak masuk, mak dia tak bagi masuk. Okey, sempadan Selangor, Pahang lah. Jadi masa tu Abel, Said, Shanas, Syafiq, Awi, okey, 5 orang pergi. Jadi masa tu kami bertolak awal pagi lah, awal pagi, dan kereta kami ni parking di sebuah rumah member pada Shanas. Jadi parking situ, jadi biasalah dia dah biasa dah parking dekat situ. Kalau masuk-masuk hutan memang dia parking situ lah. Jadi parking situ bawa lah 2-3 kotak dahil, pokok dahil bagi pada member dia lah untuk upah jaga kereta kami lah. Jadi masuk daripada tempat rumah member Shanas ni berjalan lebih kurang 4 jam 5 jam lah. 4 jam 5 jam masuk dalam kawasan tempat yang kami plan ni lah. Jadi dia daripada jalan utama dan daripada rumah
member Shanas ni dia melalui satu sungai. Sungai ni agak lebar juga sungai ni, kalau lebarnya kalau nak panggil lebarnya dalam 3-4 meter jugalah, kira lebar jugalah sungai kalau 3-4 meter ni. Dan arus deras, dan bila berjalan lagi sampai ke tempat air terjun, lepas tu daripada tempat air terjun kita turun lagi ke bawah, dan lama-lama sungai tu dia makin kecil, dan lama-lama tinggal panggil apa, macam batu-batu kerikil je, tapi ada lagi lah aliran sungai. Maknanya banyak cabang sungai tu, cabang-cabang sungai ni dia pergi ke sungai yang kecil, dan daripada sungai kecil tu dia pergi ke sungai besar lah. Lebih kurang macam tu lah kalau nak cerita berkaitan dengan lokasi tempat kita pergi. Jadi lokasi ni 4 jam 5 jam ni sampai jalan kaki, dan tempat ni jarang orang masuk. Sebabnya kita tahulah kan, bila kita masuk hutan ni kita tengok kalau pokok-pokok, tengok keadaan pokok-pokok lah, keadaan pokok, lepas tu tengok sampah sarap. Yang kita jumpa masa tu adalah botol-botol air mineral, botol-botol air mineral yang lama lah, mungkin dah setahun aku orang tak masuk. Jadi ada satu tempat ni, dia sungai kecil, dan dia ada apa tu dia panggil macam kawah macam kolam lah, macam kolam. Jadi kami tengok tempat tu cantik, jadi kami pun buatlah tempat untuk bermalam lah. Jadi buat tempat bermalam, biasalah bila sampai satu tempat tu kita bersih lah tempat tu. Jadi Syed dengan Shanas ni dia mahir sikit lah kalau bab-bab nak bersihkan tempat lah. Bersih tempat ni maknanya dia satu, bersihkan daripada binatang-binatang bisa lah, dan satu lagi daripada segi orang panggil makhluk-makhluk halus ni lah, adalah cara dia buat. Jadi masa tu kami ni patahkan pokok-pokok, panggil pokok renek-renek ni buat penyapu lah. Buat penyapu, sapu daun kering ni. Kita risau kadang-kadang bawah daun kering ni kalau dalam hutan ni banyak lipan, banyak apa tu kalajengking. Jadi benda ni kalau kena sengat ni memang menggelupur jugalah, sengat kalajengking dengan lipan ni. Jadi masa tu buatlah kemah. Abel dengan Syafiqnya satu kemah betul tutup. Shanas dengan Syed ni dia masing-masing dia bawa hemok gantung dekat pokok. Manakala Awi ni dia style komando sikit, dia tidur atas tanah, tapi tempat tidur dia alas dengan canvas kecil, dan dia bawa sleeping bag, dan telinga dia ni dia masukkan benda apa tu dia panggil, tak bagi serangga masuk lah. Kalau tengah-tengah tidur kan kadang-kadang banyak serangga, takut tiba-tiba semut ke apa masuk dalam telinga ni, hara jugalah. Kalau masuk dalam hidung tak ada masalah, boleh telan, boleh makan kan. Jadi malam tamu tu kita orang plannya nak intai binatang, sebab sebelum sampai ke tempat yang kita buat kemah ni, dalam tak jauh, dalam 500 meter ke 400 meter ni dia ada satu gua, dan dekat area gua ni, kawasan gua ni dia tanah lembek, dan kita tengok kat situ banyak tapak kaki binatang lah. Jadi apa ni tak expert sangat lah bab tapak kaki ni kan, sebab kadang-kadang tapak kaki rusa dengan tapak kaki babi ni dia lebih kurang sama. Cuma rusa ni kalau kita boleh tengok, kalau betul-betul dia berpijak dekat tanah lembek ni, dia punya belakang pada kuku dia tu dia ada macam lekuk lagi lah. Jadi maknanya dia ada 4 lekuk, lekuk besar 2, lekuk kuku tu, dan belakang dia ada lekuk kecil, itu biasa rusa lah. Jadi kita tengok kat situ sebab tanah ni macam lembek sangat, so kita cuma nampak bekas tapak kaki macam antara babi dengan rusa lah. Jadi kita malam tu kita plan nak intai binatang ni, dan kita tak berani juga sebenarnya nak buat kemah berdekatan sangat dengan gua tadi, sebab sebenarnya gua ni salah satunya tempat berteduh binatang-binatang buas, terutamanya harimau lah. Harimau ni biasa dia berteduh, kalau hujan dia akan berteduh dalam gua, dan kita pun takut beruang apa semua kan. Beruang ni selain daripada dia duduk dalam pokok-pokok mati, dia duduk dalam gua jugalah. Jadi malam tu plannya malam tu nak suluh binatang lah.
Jadi tapi kita plan masa tu, plannya lepas isyak, lepas maya isyak nak masing-masing ni 5 orang ni semua nak pergi suluh binatang lah, tengok binatang lah. Dan masa tu kita bagi tahu, Abang bagi tahu, okey, kita 5 orang, siapa nak tunggu kat kemah, tunggulah kat kemah. Kita tahu memang confirm tak ada orang nak tunggu kat kemahnya. Kalau 2 orang nak tunggu kat kemah pun rasanya, kalau tak biasa kawasan hutan tebal, dia rasa seram jugalah. Biasa sebab tempat Abang duduk ni dia satu tempat air sungai yang jenis kita boleh dengar sungai tu mengalir. Dan terus terang Abang bagi tahu, kawasan ni malam tu ataupun petang tu kita dah start bunyi macam, walaupun bunyi air mengalir ni, dia bunyi seolah-olah orang bercakap. Faham tak? Kalau siapa pernah pergi masuk kawasan hutan, kalau tiba-tiba kita masuk kawasan hutan, kalau kita sunyi ke atau duduk seorang ke duduk 2 orang, mesti kita kadang-kadang bunyi air tu dia bunyi seolah-olah bunyi macam orang bercakap. Bunyi macam orang cakap. Dan satu lagi tempat yang kita orang buat kemah ni agak orang panggil agak seram juga, sebab merintangi kolam tu dia ada satu pokok balak besar ni, dia merintangi kolam tu. Abang turun nak basuh pinggan ke, turun nak mandi, kalau seseorang kita rasa macam ada orang aja duduk atas pokok balak tu, duduk macam duduk goyang-goyang kaki, duduk tengok kita orang semualah. Jadi malam tu lepas pada maghrib tu dah start masak. Masa tu macam-macam bawa, dengan sardin ya, ikan keringnya bawa, ada yang bawa telur. Jadi makan dalam hutan ni waktu-waktu orang panggil waktu-waktu sejuk ni, kita rasa macam seronok lah. Rasa seronok, rasa berselera kan. Jadi nak dijadikan cerita, lepas pada makan tu hujan turun dengan lebatnya. Dan bila turun dengan lebatnya, dengan sertai anginnya, kita risau satu, nak berjalan dalam hutan ni, risau satu lagi kalau hujan ni takut pokok tumbang apa semua. Jadi meeting kata tak adil lah. Kalau sejam lagi hujan reda baru kita pergi, kalau tak kita pergi malam esok lah untuk tengok binatang. Jadi masa tu member-member lain ni semua masuk dalam kemah Abang lah, sebab kemah Abang saja ada bumbung. Masuk kemah Abang untuk berteduh. Dan kalau tak silap 3 jam lepas tu baru hujan ni baru reda lah. Jadi masing-masing dah nak tidur, jadi tak adil lah untuk pergi tengok binatang. Jadi malam tu Abang tidur, Abang mimpi, Abang berjalan dalam mimpi tu, Abang pergi tengok binatang. Tapi peliknya memang pula rasa belum rumah. Tapi masa tu Abang pergi seorang-seorang. Abang pergi seorang-seorang sampai dekat gua. Abang tengok ada seorang lelaki, dia berdiri. Muka dia tak nampak, tapi Abang tahu dia ni pandang kepada Abang dengan memang tekuk rasa. Dengan Abang tahu yang dia marah. Abang tak tahu dia nak marah apa. Dan Abang tersedar daripada tidur. Masa tu tengok jam dah pukul 3 pagi dah. Memang seram juga rasa tak lena tidur masa tu. Dan duduk balik kiri balik kanan, lah dekat nak subuh baru tertidur. Jadi esok tu Abang bagi tahu dia orang yang mimpi Abang lah. Jadi Said pada masa tu dia kata tak apalah, dia kata macam tu. Dia kata dia pun rasa lain macam juga tempat ni. Mungkin tempat ni tak pernah orang masuk, ataupun ada orang masuk tapi dah lama berzaman. Dan mungkin tempat tu yang tempat banyak binatang, dah ada benda yang tunggulah, penunggu. Allah alam, tak tahulah. Sebab dalam hutan ni macam-macam boleh terjadi. Kalau kita tak kenal, kita tak tahu. Jadi kalau Tuhan nak tunjuk kat kita, ada rezeki, kita boleh merasai benda tu lah. Jadi Abang nak pendekkan cerita, hari kedua tu kita orang just jalan-jalan dalam kawasan hutan ni. Dan nak cerita balik, masa balik tu masa dalam kereta dah nak sampai dekat rumah, Said ni dia seperti orang tak sedar diri. Dia dalam kereta tu, masa tu dia dengan Shanas untuk balik ke Bangsa lah. Jadi dalam perjalanan ni, Said ni sebenarnya dia tertidur dalam kereta. Dan bila dia bangun masa tu dah petang lah, dia macam pening. Dia kata aku kat mana. Jadi
Shahnaz ni bagi tahulah, dia kata kita dah nak sampai bangsa dah, dia kata nak sampai bangsa dah, dia kata lama kau tidur, dia cakap. Jadi Syed ni dia jenis macam benda lain ada dalam badan dia dah start meracau. Jadi bila dah start meracau ni, Shahnaz ni dia terus bawa Syed ni pergi ke tempat seorang ustaz lah, dia ada kenal seorang ustaz, dan bila bawa dekat ustaz tu bagi tahu yang ada benda menumpang dalam badan dia. Wallahu alam, tapi ni cerita ni Shahnaz ni cerita kat Abel. Ustaz tu dia cuba komunikasi dengan benda dalam badan Syed ni. Dia kata nama dia Raja Punan. Dia Raja Punan, dia duduk di tempat kami berkemah ni lah. Kampung dia memang kat situ dan dia adalah raja kat situ, dan dia ni tak ada agama. Dia kata Syed ni telah buat dia marah sebab Syed ni ada pijak anak dia dekat kawasan kemah ni lah. Jadi ustaz ni bagi tahulah Raja Punan tu, dia kata minta maaf lah, dia kata kami manusia ni mana ada nampak golongan jin. Jadi duduk macam duduk negotiate lah kan. Jadi ustaz ni cakap lah, dia kata manusia mana ada nampak jin, dia kata dah kamu tahu manusia ada kat situ, kenapa duduk kat situ? Lepas tu dia marah jugalah jin ni, dia marah lah, dia cakap budak ni kurang ajar datang tempat dia, lepas tu cederakan anak dia apa semua, datang tak bagi salam, lebih kurang macam tu lah dia cakap kot. Dan ustaz ni cuba minta jin ni cuba minta maaf dengan jin lah, bagi tahu yang manusia ni tak nampak apa semua. Ustaz ni dia berjaya Islamkan jin ni lah, jayakan Islam jin ni. Bila jin ni masuk Islam, dia ceritalah, dia kata dalam badan Syed ni juga ada seekor lagi jin, tapi jin betina. Jin ni dia kata dia cuba untuk bunuh Syed sebab wallahu alam, ini yang ustaz tu ceritalah, sebab Syed ni pernah belajar ilmu ubatkan orang, dan Syed ni secara tidak sengajalah, tanpa pengetahuan Syed ni, dia dah bunuh anak jin perempuan ni. Anak tu berbentuk ular masa tu, dan dia bunuh, dan jin perempuan ni masuk dalam badan dia untuk cederakan dan untuk bunuh Syed ni lah, wallahu alam. Tapi cerita ni dah lama dah dia duduk dalam badan tu, baru tahu bila Raja Punan ni bagi tahulah, wallahu alam. Sebab jin ni kadang-kadang kita tak boleh percaya juga, dia punya cakap ni betul tak tahu, tapi itulah yang berlaku. Jadi dan Raja Punan ni dia bagi amaran, dia kata kalau budak-budak ni datang lagi tempat aku, dia kata aku akan sesatkan, tak bagi dia balik ke rumah lah, dia kata. Jadi Abel pernah bergurau juga, Abel try ajak Syed dengan Nas ni untuk pergi balik tempat tu, mereka memang tak nak pergi. Okey, itu cerita pertama. Okey, cerita kedua Abel nak cerita ni bukan pengalaman Abel, tapi pengalaman seorang veteran lah, nama dia Pok Ia, panggil Pok Ia. Pok Ia ni dia cerita pengalaman dia berbusa di hutan lodging. Hutan lodging ni dia terletak di Gua Musang dan bersepadan dengan Kamera Highland. Waktu ni tahun 80-an. Masa ni Pok Ia ni dia 2 orang je dengan sepupu dia. Sepupu dia tinggal di lodging, manakala Pok Ia ni rumah dia di area Bandar Lama Gua Musang. Jadi daripada Bandar Lama Gua Musang ni, dia bawa kereta, dia drive kereta pergi rumah sepupu dia ni, kira-kira dia kata 80 km dalam sejam lebih lah, sejam setengah bawa kereta. Dan dia bawa sekali dengan senapan patah lah. Dia ada senapan patah sebab dia ni bekas anggota rela, dan dia ada permit lesen untuk menembak. Jadi masa tu dia kata dia pergi rumah sepupu dia nama Pak Mat di lodging ni lah. Jadi daripada tempat lodging ni, daripada tempat rumah Pak Mat dengan tempat nak berburu rusa ni tak jauh. Dia kata jalan kaki sejam je, sebab kawasan lodging ni memang kawasan hutan tebal. Masa tu tahun 80, sekarang ni lodging ni banyak panggil banyak orang tanam sayur.
tanam sayur, lepas tu ada chalet pun ada. Dan masa tu dia orang tak bawa bekal sebab plan dia nak balik hari daripada rumah Pak Mak ni. Berdua lah dia orang ni berjalan kaki untuk berburu rusa lebih kurang sejam setengah macam tu lah. Dia kata dia menyelusuri anak sungai. Dan berburu rusa ni dia ada dua cara lah. Satu cara dia kita tengok tapak kaki binatang siang hari lah. Kalau malam susah nak tengok tapak kaki binatang. Kita tengok tapak kaki binatang. Yang kedua kita menyuluh. Menyuluh ni makna dia kita suluh dalam hutan. Kena pakai lampu terang lah. Bila suluh ni kalau ada binatang, dia akan pandang dekat lampu ni, lampu yang kita bawa ni, lampu suluh kita ni, dan mata dia ni akan memantulkan cahaya lah. Sama ada kita bawa lampu color putih ke, lampu color merah ke, lampu color kuning ke. Kalau kita suluh ni, kalau nampak biasanya lah, kalau nampak pantulan mata binatang tu warna putih ke biru-biruan ke, tu adalah binatang yang biasanya boleh makan lah. Napuh ke landak ke, napuh ke rusa ke, kijang ke, biasa warna putih ataupun warna biru lah. Dia bergantung juga pada lampu yang kita bawa lah. Dan kalau warna merah ni biasa binatang yang tak boleh makan lah. Contohnya apa, babi, katak pun sebenarnya kalau kita suluh dia boleh memantulkan warna merah lah. Tikus warna merah. Dan satu lagi, kalau mata besar warna merah kita suluh, itu orang panggil hantu tinjau-tinjau. Hantu tinjau-tinjau ni biasa dia kacau pemburu lah. Dia akan munculkan diri masa kita nak berburu. Bila kita suluh ni, dia akan, mata dia ni berlawan dengan lampu kita, dan dia bila kita datang dekat dia akan sembunyi balik pokok dan dia akan hilang. Jadi masa tu Pak Ia dengan Pak Mak ni dia nak berburu siang hari. Jadi biasa berburu siang hari tengok tapak kaki lah. Jadi lepas sejam berjalan ni, ada satu tapak kaki, bukan satu lah, ada tapak kaki besar dan dia agak tapak kaki rusa. Jadi dia berjalan ikut tapak kaki ni. Dia kata berjam-jam dia berjalan ni sebab dia excited. Tapak kaki ni memang besar. Dia kata kalau dapat rusa ni, kemungkinan rusa ni sama besar dengan bapak lembu lah, dengan lembu jantan dia kata. Jadi berjalan. Dia kata bekal ni tak bawa ni, bekal ni sebab dia plan tengah hari petang nak balik. Dan masa tu dia kata sampai masa tu dalam pukul 3 lebih dia berjalan ni nak cari rusa ni. Tengok tapak kaki, dia tengok ada tempat pucuk-pucuk kayu ni bekas makanan rusa, bekas rusa ni ragut lah. Dan tiba-tiba masa dia menaiki satu anak bukit ni, tiba-tiba ada seekor rusa ni berdiri betul-betul depan dia. Besarnya rusa ni dia ni duduk kawasan bukit, tapi rusa ni duduk tanah depan dia ni agak tinggi daripada dia. Jadi dia terpaksa mendongak kepala dia ni untuk tengok rusa ni. Besar bapuk lembu. Dia kata memang betul besar bapuk lembu. Jadi masa tu dia bawa senapang laras satu lah. Dia senapang ada dua laras, satu laras satu dan satu laras dua lah. Kalau laras dua ni boleh masuk dua peluru sekaligus, tapi dia pakai senapang laras satu. Masa tu dia kata dalam hati dia pelik juga, kenapa rusa ni tak lari bila nampak dia. Maknanya dia rusa tu macam pandang dia, mata berkelip-kelip. Cepat-cepat dia halakan senapang dia lepaskan tembakan tengah-tengah kening rusa tersebut. Lepas tembakan ni, dia nampak berasak kening rusa ni masuk peluru, tapi rusa ni tak jatuh. Rusa ni cuma berundur ke belakang macam terkejut, dan dia cepat-cepat dia masukkan satu lagi peluru, dan tembakan kedua ni menyebabkan rusa ni jatuh. Masa tu nak menggigil dah dia. Ialah rusa besar depan mata. Lepas tu tembak dua kali baru jatuh. Nak menggeletar dengan excitednya, dengan terkejutnya. Masa tu lah Pak Mak berlari.
Lepas tu duduk melutut dekat rusa ni, keluarkan golok dekat pinggan dia ni nak sembelih rusa ni lah. Masa dia nak pegang telinga rusa, kepala rusa ni nak sembelih ni, automatik rusa ni melompat bangun dan lari ke dalam hutan. Masa tu terus Pok Mak ni dia terus nak kejar rusa ni, tapi Pok Iyah ni dia panggil Pok Mak. Dia kata jangan kejar. Dia kata biar dia lagi. Masa tu Pok Mak tak puas hati lah, kenapa tak ni, dia kata rusa ni dah kena tembok dah, dia kata dah mungkin depan nanti dia jatuh balik, dia kata. Jadi Pok Iyah ni kata perasan tak, dia kata kenapa rusa ni tak lari, kenapa kita tembok dah 2 kali baru jatuh peluru ni dah masuk dah dalam kepala rusa ni, tapi rusa ni boleh lari. Jadi masa tu baru Pok Mak ni dia sedar bahawa mungkin rusa yang dia tembok ni bukan sebarang rusa lah. Masa tu dia orang tengok dekat daun-daun ni memang tak ada pun darah rusa tadi. Jadi masing-masing dah 2 orang ni memang dah pelik dah, dan dia orang buat keputusan cari jalan untuk keluar. Memang dah 5-6 jam dah dia orang duduk dalam hutan ni cari jejak rusa ni, dan perut pun dah rasa lapar dah masa tu. Jadi carilah jalan keluar untuk balik ke rumah. Jadi cari jalan keluar tak jumpa, dan dia orang perasan dia orang lalu dekat satu pokok tualang besar. Pokok ni tinggi, dia kata pokok tualang ni dengan akar banir dia memang besar. Satu akar banir tu dia punya bahagian tengah-tengah akar banir tu boleh duduk 5-6 orang. Jadi cari jalan ni memang tak jumpa dah. Sampai maghrib masa tu dah penat dah. Pusing-pusing jumpa pokok tualang, pusing-pusing jumpa pokok tualang, pusing-pusing lagi jumpa pokok tualang. Jadi ambillah keputusan, dah maghrib dah, dia kata berhentilah. Dia kata kalau berjalan pun tak guna juga, bateri lampu pun mungkin kalau berjalan dalam sejam lagi bateri lampu ni habis, jadi tak ada guna. Dia kata baik dia orang tidur di akar pokok tualang lah, maknanya dia duduk tengah-tengah akar ni, duduk situ. Jadi Pok Mak dengan Pok Iyah ni dia kata dia cari pokok-pokok renek, pokok-pokok renek dia tebas, dia jadikanlah tidur dan berselimut dengan kain pelekak lah. Dan memang perut masa tu dah berkeroncong dah dengan penatnya, dengan laparnya, dengan makanan yang tak bawa bekal langsung. Yang dia ada masa tu cuma senapang dengan peluru je. Jadi binatang buruan pun tak dapat. Jadi nak tidur pun tak lena. Dia kata dia dah dengar dah bunyi Pok Mak ni dah berdengkur dah. Dia kata apalah, dia kata dia cuba untuk tidur. Masa dia nak terlelap tu, tiba-tiba dia nampak ada orang berjalan. Orang berjalan ni cerah je dia punya muka dia ni, dan dia nampak seorang lelaki tua. Dia kata lelaki ni yang pelik. Lelaki tua ni rambut dia parah pahu, macam jenis rambut panjang, dan pakai baju putih seluar hitam. Jadi masa tu Pok Iyah ni dia dah tak tahu dah dia nak buat apa. Yang dia tahu lelaki ni bukan manusia betul, yang dia tahu manusia, dan dia kata mungkin ini hantu lah. Jadi lelaki tu berdiri, dia kata ini kawasan aku. Dia kata mu pergi balik, jangan berburu dekat kawasan aku. Dia kata semua binatang-binatang dalam hutan ni aku punya, dia kata. Jadi masa tu terus hilang lelaki tu, dan dia kejut Pok Mak. Dia cerita kepada Pok Mak tu. Pok Mak kata tak apa, dia kata tidur lah, buat tak tahu je. Jadi alhamdulillah dia tertidur. Pagi esoknya subuh tu dia orang dah bangun dengan perutnya lapar. Dia kata alhamdulillah dia pusing pokok tualang tu 3 kali, dia jumpa cari jalan pulang. Pukul 9 pagi sampai dekat rumah dia. Jadi bini Pok Mak ni tanya mana binatang burunya. Dia kata 1 malam dia kata tak ada, pergi berburu tak dapat. Jadi Pok Mak kata tak dapat apa. Jadi dia ceritalah kepada isteri dia apa berlaku ni. Jadi isteri dia pun risau lah, sebab sebelum ni pun isteri Pok Mak ni dia risau lah kalau Pok Mak masuk hutan berburu. Jadi itulah 2 cerita yang Nabil boleh share pada malam ni lah.